Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Puan Rohaya Abdul Halim. Untuk topik kali ini kita akan membincangkan mengenai kajian morfologi nyamuk Aedes species. Untuk kajian morfologi bagi nyamuk Aedes species, kita ada beberapa peringkat morfologi, iaitu kita ada 4 peringkat morfologi iaitu yang pertama peringkat telur, yang kedua peringkat larva, yang ketiga peringkat pupa, dan last sekali peringkat nyamuk dewasa. Jadi hari ini kita nak tengok morfologi bagi keempat-empat peringkat ini ya. First kita akan tengok bagi peringkat telur peringkat telur bagi Aedes species. Rupa telur bagi Aedes adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini So ini adalah beberapa biji telur Aedes Okey, kalau kita nak lihat telur Aedes ini, dia berwarna hitam. Berwarna hitam, bentuk lonjong seperti ini, seperti dalam gambar Warna hitam, bentuk lonjong. Kulit telur Aedes mempunyai corak mozaik yang sangat nyata Seperti boleh nampak ada corak mozaik dekat permukaan dia, dekat kulit dia lah. Seterusnya, bagi nyamuk Aedes, telurnya tiada pelampung di bahagian lateral tiada pelampung. Dan ia diletakkan satu persatu di permukaan air. Ini adalah ciri-ciri bagi peringkat telur Aedes species. Kamu boleh ingat warna hitam, bentuk lonjong, kulit mempunyai corak mozaik. Kulit telur mempunyai corak mozaik. Tiada pelampung dan diletakkan satu persatu di permukaan air. Okey, seterusnya kita tengok peringkat larva Peringkat larva bagi Aedes species. Ini adalah gambar yang saya ambil yang ada di makmal kita lah. Ini gambar larva yang telah di-mount di atas slide Larva ini kita akan buat dissecting and then kita proseskannya dan last sekali kita boleh mount lah di atas slide untuk kita buat observation di bawah mikroskop Okey, ini pula adalah gambar bagi seekor larva Gambar ni saya ambil daripada internet. Untuk larva, dia punya bahagian-bahagian badannya adalah seperti berikut Yang depan sekali ini, yang bahagian atas ini adalah kepalanya Ini adalah bahagian kepalanya. Seterusnya, kepala itu akan bersambung dengan satu bahagian yang kita panggil thorax, thorax. Dan seterusnya, daripada thorax tu akan ada dia punya abdomen lah, segmen-segmen abdomen dia. So, ada berapa segmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 9 So, ini adalah hujung posterior. Hujung posterior ni adanya sifon dan sebagainya lah. Kalau ada sifon adalah, kalau tak adalah bergantung kepada spesies. So ini hujung posterior yang biasa kita akan tengok untuk buat pengenalan pastian bagi peringkat larva lah. Selain daripada hujung posterior ni, sometimes kita boleh juga tengok dekat kawasan thorax untuk beberapa spesies. Dan ada juga spesies yang kita akan tengok dekat bahagian abdomen. Okay. Seterusnya kita tengok lagi untuk larva Aedes species. Okey, ini adalah ciri-ciri morfologi bagi larva Aedes. Larva Aedes species. Generalnya So Aedes bila kita pergi ke hujung posterior macam saya terangkan tadi tu bahagian-bahagian badan larva tu. Hujung posterior dia akan mempunyai satu sifon yang pendek. Sifon ni pendek dan bentuk seperti tong. Sifon ni dia pendek, bentuk macam tong. Sifon pendek, bentuk seperti tong. Ini adalah ciri sifon ni lah. Lepas tu, kalau kita nak perincikan lagi, di sifon tu, di bahagian sifon ni, terdapat sepasang bulu subventral ataupun tuft hairs. Ini tuft hair.
Dia ada kelompok bulu ni lah. Subventral tuft. Bulu subventral ini. Untuk Aedes, dia ada hanya sepasang bulu subventral. Sepasang tuft hair. Kalau spesies lain mungkin ada lebih lah. Dan di sifon ni juga ada satu baris gigi pekten. Ni dekat sifon ni. Sebaris gigi pekten. Dia ada sepasang bulu subventral dan sebaris gigi pekten. Itu ciri sifon bagi ciri yang terdapat pada sifon Aedes. Seterusnya, apa lagi yang kita boleh tengok dekat bahagian larva hujung posterior ini adalah pada segmen ke-8 ataupun 8/9, iaitu segmen yang last kali. Segmen abdomen badan yang last kali tu ada sebaris gum teeth. Ini nampak di gigi ni. Ini adalah gigi kecil ni, kita panggil gum teeth. Dia ada sebaris sahaja. Sebaris untuk Aedes. Okey. Jadi ini adalah ciri-ciri umum yang dipunyai oleh semua Aedes species. Untuk genus Aedes lah, tak kisahlah dia Aedes apa pun. Okey, dia ada sifon yang pendek, bentuk seperti tung. Lepas tu dekat sifon ada sepasang bulu subventral dan juga sebaris gigi pekten. Lepas tu pada segmen ke-8 ataupun 8/9 ada sebaris sahaja gum teeth. Ini ciri umum. Kalau kita nak tengok lebih detail by species, dia ada sedikit perbezaan lah. Bagi peringkat larva Aedes ni, untuk kamu punya syllabus, kita kena boleh differentiatekan sampai ke spesies, iaitu 2 spesies, Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Kalau ditanya ciri morfologi bagi Aedes, kamu boleh jawabkan semua ini. Tapi kalau ditanya secara spesifik sama ada Aedes aegypti ataupun albopictus, kena nyatakanlah. Okey, seterusnya kita tengok ciri spesifik bagi Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Kat mana perbezaan dia? Sebenarnya kita tengok Kena ingat kamu harus boleh differentiate pada peringkat larva ini, boleh differentiate antara Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Mesti boleh. Okey. Kita tengok apakah ciri-cirinya untuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Kat mana bezanya kita tengok ya. Okey. Macam saya terangkan tadi, di dalam seekor larva ni dia bermula dengan kepala, thorax, abdomen, segmen badan dia lah. And then ada hujung posterior kan. Untuk kita bezakan Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus, yang pertama sekali kita boleh tengok di bahagian thorax. Dekat bahagian thorax ni ada terdapat perbezaan. Iaitu Aedes aegypti, kat bahagian thorax ni, kita tengok spine di tapak bulu pleural pada mesothorax dan metathorax berakhir dengan satu runcing. Okey, dekat bahagian thorax ni dia ada tiga kelompok bulu ni, kamu nampak kan? 1, 2, 3. Yang bahagian kelompok bulu yang atas sekali ni kita panggil prothorax. Yang tengah-tengah ni mesothorax. Mesothorax dan last sekali yang bawah ni, yang ketiga ni adalah metathorax. Spine ni macam duri Duri di tapak bulu pleural. Duri dekat tapak nak keluar kelompok bulu-bulu ni. Kita tengok dekat meso dengan meta yang kedua dan ketiga. Berakhir dengan satu runcing bagi Aedes aegypti. Macam ni spine dia. Duri tu, tempat nak keluar bulu tu dia ada satu duri. Ni dia berakhir dengan satu sahaja runcing bagi Aedes aegypti. Manakala bagi Aedes albopictus, spine di tapak bulu pleural pada mesothorax dan metathorax berakhir dengan beberapa runcing. Macam ni. So kita akan nampak dah dia ada macam, dia tak nampak prominent jelas. Satu yang panjang lebih pada yang lain. Ini kita consider sebagai berakhir dengan satu runcing yang jelas lah. Untuk Aedes albopictus dia berakhir dengan beberapa runcing. Kita tengok spine pada tapak bulu pleural pada mesothorax dan metathorax. Yang kedua, yang ketiga ni.
Itu yang pertama. Ciri dekat thorax kita boleh nampak. Perbezaan Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Yang kedua, kita boleh juga tengok perbezaannya pada bahagian comb teeth. Comb teeth terdapat dekat bahagian mana tadi saya terangkan? Iaitu pada segmen ke-8 ataupun 8 tambah 9 ya. Kat hujung sekali, segmen hujung sekali tu. Comb teeth ada berapa baris tadi saya cakap? Untuk Aedes? Satu baris. Satu baris Satu baris comb teeth ni. Untuk Aedes aegypti, comb teeth ni mempunyai lateral denticles. Ini adalah untuk Aedes aegypti. Nampak atau tak ada benda yang macam ni? Ini yang kita panggil lateral denticles. Dekat sisi dia ada macam denticle lah kat sisi ni. Manakala untuk Aedes albopictus, dia punya comb teeth tiada lateral denticles. So gigi dia ni nampak macam tu je. Satu je. Dia tak ada lateral denticles tak ada yang cabang-cabang ni. Untuk Aedes aegypti dia ada. So ini adalah dua perbezaan yang kita boleh nampak untuk kita bezakan sama ada dia adalah spesies Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus. Yang pertama tengok pada bahagian thorax. Yang kedua lihat pada comb teeth. Okey. Ini adalah contoh bagi gambar comb teeth bagi Aedes aegypti. Yang ini sebab dia ada lateral denticles. Kamu nampak ini sebaris comb teeth dekat segmen 8 tambah 9. Dia punya comb teeth ada lateral denticles. Nampak macam ada duri-duri tambahan dekat sisi. Okey, manakala comb teeth bagi Aedes albopictus dia tiada laterals denticles. Nampak satu je kan. Ini gambar yang saya ambil melalui slide yang kita ada di dalam lab lah. So, observe under microscope, kita boleh nampak ini. Okay. Seterusnya, kita tengok yang tadi dekat thorax tu. Perbezaan dekat thorax, tengok bagi Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Ini gambar lava yang saya ambil daripada gambar mikroskop daripada kita punya slide yang ada kat lab juga Okay, ni kepala dia lah. Kepala dia, ni mata semua. Ini bahagian thorax tu Ini bahagian thorax yang kita nak tengok. So spine tu dia ada dekat bulu pleural kan. So bulu pleural ada 3 lah. Satu prothorax, ni mesothorax yang tengah-tengah. Yang ketiga ni metathorax. So kalau kita besarkan kawasan ini, kita nampaklah spine pada bulu pleural pada meso dan metathorax tu macam ni. Untuk Aedes aegypti, dia berakhir dengan berapa? Satu runcing ke beberapa runcing? Satu runcing So bila saya besarkan dekat sini ni mesothorax, yang ni metathorax. So saya akan nampak macam ni Spine pada tapak bulu pleural di meso dan metathorax berakhir dengan satu runcing. Ni keluarlah bulu dia. Ni bulu pleural Ni spine pada tapak tu. Okey, manakala untuk Aedes albopictus, spine pada tapak bulu pleural meso dan metathorax ni, dia berakhir dengan beberapa runcing. Tak nampak jelas kan? Tak nampak satu prominent keluar tu kan? Ini satu runcing lah. Ini dia beberapa runcing. Tak nampak jelas ini pun sama. Ini mesothorax tadi, ini metathorax Tengok spine ni pada tapak bulu pleural. Ni bulu pleural keluar kat sini dah. Ni meso, ni meta. Ini bagi Aedes aegypti satu sahaja dia punya runcing. Berakhir dengan satu runcing. Albopictus dia berakhir dengan beberapa runcing. Okay, clear kat situ. Jadi kita dah habis untuk peringkat lava. Peringkat lava tadi sepatutnya kamu tahu ciri umum bagi lava Aedes dan juga kamu boleh differentiatekan bagi spesies Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus Next, kita lihat pula bagi peringkat pupa. Pupa ni dia tak adalah banyak sangat ciri yang kita boleh tengok Biasanya dia lebih kurang sama saja. Ini adalah pupa lah, seekor pupa. Ni rupanya macam ni So, kita tengok apa ciri bagi pupa Aedes. Berbentuk koma. Bentuk koma ni general lah. Untuk semua spesies pun pupa akan bentuk koma macam ni. Nampak macam koma lah.
Untuk Aedes, dia mempunyai trumpet udara kecil dan memanjang. Ini trumpet trumpet. Respiratory trumpet. Sini lah. Dia punya trumpet, ciri dia kecil dan panjang. Kecil dan panjang. Ini lagi gambar diagramatik yang terlukis lah. Ini bentuk coma shape pupa, ni trumpet udara. Dia adalah kecil dan memanjang. Kalau kita besarkan, ini dia trumpet udara. Nampaklah, kecil dan panjang. Itu sahaja ciri bagi pupa. Peringkat pupa pun kita masih boleh letak atas slide dan tengoklah under mikroskop ya. Okay, next kita pergi kepada peringkat yang terakhir sekali, iaitu peringkat nyamuk dewasa. Ini adalah gambar bagi Aedes dewasa. Saya ambil daripada internet lah. Macam inilah rupa dia, nyamuk dia. Nyamuk Aedes ni biasa orang kenal kan. Sebab apa? Sebab dia belang-belang. Itu sebab banyak kes denggi, kita pun dah banyak pendedahan lah pasal nyamuk Aedes ni kan. So beginilah rupanya ya. Kita tengok morfologi secara lebih detail bagi nyamuk dewasa Aedes. Untuk seekor nyamuk dewasa Aedes, ini je saya nak perkenalkan sikit lah. So ada 3 bahagian badan yang kita nak kena tahu. Bahagian kepala. Kepala sini hingga sini, sampai sini lah kepala. Kepala ni adalah mata, ada dia punya proboscis, yang isap darah. Yang ini adalah dia punya antena. Lepas tu kepala akan bersambung dengan bahagian thorax. Ini thorax ni lah. Thorax. Dekat bawah thorax ni ada scutellum. Scutellum. Lepas tu sambung dengan bahagian abdomen. Ni abdomen ni lah. Dan kaki 3 pasang lah. 3 pasang kaki. Dan juga dia punya sayap. Ni ciri, ni morfologi umum lah bagi nyamuk. Kita tengok bagi nyamuk dewasa Aedes macam mana rupanya. Kita tengok. Ciri yang pertama. Bahagian kaki mempunyai lingkaran gelap. Lingkaran gelap ni biasanya hitam dan putih. Dia selang-selang lah. Tu yang kita kata nyamuk berbelang-belang. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Macam mana? Kakinya macam ini. Tengok ni gelap, putih, gelap, putih, hitam putih lah. Ini adalah ciri bagi kaki nyamuk Aedes. Seterusnya, sisik pada vena sayap. Dia bersifat sempit dan biasanya berwarna hitam. Macam mana ni? Ini dia. Ini sayap sayap bagi Aedes. Sisik pada vena. Sisik pada vena ni biasanya sempit dan warna hitam. Sisik dia. Seterusnya, abdomen. Abdomen badan dilitupi dengan sisik berwarna putih dan hitam membentuk corak yang istimewa. Macam mana? Macam ni. Ini abdomen dia. Ada hitam, ada putih, ada hitam, putih, hitam. Macam lah. Dilitupi dengan sisik berwarna putih dan hitam. Corak. Bentuk corak lah. Nampak belang-belang. Okey, itu abdomen. Seterusnya, hujung abdomen bagi nyamuk betina adalah tajam. Ini kalau kita nak diferentiatkan nyamuk betina dengan jantan lah. Hujung bagi betina nampak pointed. Dia tajam kat hujung. Kalau jantan taklah. Dia biasa je. Okey, jadi ini adalah ciri umum bagi nyamuk dewasa Aedes species. Okey, seterusnya kita tengok apa lagi cirinya. Nyamuk dewasa bagi Aedes. Seterusnya kita nak tengok kepada bahagian yang agak lebih detail dekat bahagian thorax. Kat bahagian thoraxnya, apa yang ada kat sini? Mempunyai corak yang nyata, dibentuk oleh sisik berwarna hitam, putih atau keperakan. Perak-perak sikit. Pada setengah spesies, sisik berwarna kuning dan atau kecoklatan hadir. Dia punya thorax, dia ada something corak yang kita boleh identify lah. Contohnya, so kita boleh identify spesies. Contohnya, Aedes aegypti mempunyai thorax dengan sisik putih atau perak yang membentuk lengkuk seperti sabit. Untuk Aedes aegypti, dia ada corak, dia punya thorax ni, bahagian thorax ni
dia ada sisik putih atau perak tu, dia akan buat bentuk sehingga nampak macam lengkuk seperti sabit. Itu untuk Aedes aegypti. Kalau Aedes albopictus, dia punya thorax, yang bahagian warna putih atau perak itu, dia akan membentuk garis longitudinal. Dia panjang sajalah. Contoh gambar. Ini untuk Aedes aegypti. Nampak sisik putih tu ataupun sometimes nampak perak-perak sikit, dia akan membentuk lengkuk seperti sabit bagi Aedes aegypti. Nampaklah macam nampak sabit kat bahagian thorax ni. Ini kita panggil layer shape. L-Y-R-E, layer. Ini untuk Aedes aegypti. Untuk Aedes albopictus, dia hanya ada corak dia satu garis longitudinal je. Garis yang panjang je. Jadi, tak nampaklah sabit dia nampak satu garis longitudinal saja. Ini bagi Aedes albopictus. Macam ni. Albopictus nampak satu garis longitudinal. Aedes aegypti nampak lengkuk tu seperti sabit, seperti bentuk sabit. Okay, jadi untuk nyamuk dewasa bagi Aedes species pun kita boleh differentiatekan antara Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Untuk peringkat dewasa nak differentiate Aedes aegypti dengan albopictus hanya boleh tengok pada bahagian thorax sahaja. Bahagian thorax je kita boleh tengok. Ini pun kamu boleh tengok dekat lab kalau kita ada nyamuk dewasa lah. Kita boleh tengok. Okey, itu sahaja untuk morfologi bagi nyamuk Aedes species. Kita dah cover daripada peringkat telur, larva, pupa dan juga nyamuk dewasa. Kita akan tengok lagi dekat lab, tapi mungkin dengan masa yang terhad kita hanya dapat fokus dekat bahagian larva sahaja. Kalau sebelum-sebelum ni kita memang ada buat dissecting, kita mount kan, kita proses larva tu kita mount kan. Tapi untuk this sem kita tak sure lah macam mana, kalau ada kesempatan ataupun tak untuk buat semua tu lah. Kalau tak ada kesempatan mungkin kita hanya akan tengok bagi peringkat larva sahaja yang kita akan observe microscopically. Jadi itu sahaja untuk topik ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.